Apa khabar semua pendengar Pod Jembalang? Dalam video kali ini, saya ingin menceritakan satu kisah menarik yang saya terima daripada salah seorang follower TikTok Pod Jembalang bernama Akila. Assalamualaikum Bang Mat. Saya Akila. Saya merupakan alumni Politeknik Port Dickson. Kisah yang saya ingin kongsikan ini berlaku semasa di semester akhir, kira-kira sekitar tahun 2018. Pengalaman seram ini saya lalui ketika saya menyertai event hiking yang dianjurkan oleh Kelab Hiking dan Rekreasi. Kebiasaannya, kelab ini akan menganjurkan satu event hiking pada setiap hujung tahun, di mana tempat hiking yang dipilih merupakan kawasan hotspot para pendaki antaranya, termasuklah tempat yang kami pilih iaitu Trans Jelawang yang terletak di negeri Kelantan. Untuk pengetahuan semua, Trans Jelawang ni mempunyai 7 puncak dan memakan masa selama 5 hari 4 malam untuk sampai ke puncak akhir. Dipendekkan cerita, pada hari terakhir pendakian, kami semua membuat keputusan untuk bermalam di tapak perkemahan yang terletak di Gunung Bahar. Waktu tu kami sampai di tapak perkemahan agak lewat, lebih kurang pukul 9 malam. Sampai sahaja kami terus bergegas buat tugasan masing-masing. Ada yang dirikan kemah, mencari kayu api, memasak dan sebagainya. Tapak kemah kami ini tak jauh daripada sungai. Selesai tugasan masing-masing, kami pun bergili-gili untuk membersihkan diri di sungai berdekatan. Grup lelaki akan pergi dahulu, setelah selesai barulah giliran grup perempuan pula untuk membersihkan diri. Kebiasaannya saya akan siap lebih awal berbanding rakan yang lain dan saya akan tunggu mereka di tepi sungai untuk gerak ke kamp bersama-sama. Semasa saya sedang menunggu rakan-rakan yang lain selesai mandi, saya terpandang ke arah hutan yang berada di seberang sungai. Cahaya bulan penuh yang menyinari hutan tu membuatkan saya perasan keadaan kawasan hutan di seberang sungai itu seakan ada yang tak kena. Seperti yang semua tahu, keadaan dalam hutan selalunya dipenuhi dengan daun-daun kering dan ranting-ranting pokok yang berselerak dekat atas tanah. Tapi kali ini, apa yang saya nampak lain daripada yang lain. Kawasan tersebut bersih, tiada daun bersepah dan ranting yang bertaburan, seolah-olah ada yang menjaganya. Sedang saya ralik memandang ke seberang sungai, tiba-tiba salah seorang rakan saya, Mira, terus bangun dan keluar daripada air. Lalu dicapainya tuala dan berjalan menuju ke kemah tanpa bercakap apa-apa. Timbul sedikit hairan dalam fikiran saya. Dalam hati saya, mungkin dia rasa tak selesa kot nak tukar baju. Tapi saya hanya melihat dan membiarkannya. Selesai mandi, kami pun berjalan ke kemah untuk tukar pakaian dan semua pendaki berkumpul dekat unggun api di tengah-tengah tapak kamp. Kebetulan pada masa tu saya siap lambat, jadi saya terpaksa duduk paling hujung, yang mana sebelah kiri saya hanyalah hutan tebal. Malam tu kami tiada sebarang aktiviti berat, cuma makan, berbual-bual sambil mendengar taklimat untuk hari esok. Semasa mereka rancak berbual, tiba-tiba saya merasakan bahu kiri saya ni ditepuk oleh seseorang. Lantas saya pun menoleh ke kiri, tetapi mendapati tiada sesiapa pun di sebelah. Saya hanya memandang semula ke hadapan dan tanpa sengaja bertentang mata dengan Mira. Mira membuat isyarat mengangkat kening seolah-olah bertanya kenapa. Saya hanya menggelengkan kepala sebagai isyarat tiada apa-apa. Pada mulanya saya menyangka kawan di sebelah kanan saya ingin mengusik saya. Saya pun bertanya, "Kau kenapa tepuk-tepuk aku? Kau dah kenapa gila bila masa aku tepuk kau?" "Tak ada apalah, saja je." Saya pun tidak bertanya panjang, ibarat sudah faham akan kejadian tadi. Tak lama saya sambung berbual, saya terus masuk ke kemah untuk berehat. Keesokan pagi sambil kami menikmati pemandangan matahari terbit, saya bertanya kepada guider tentang keadaan hutan yang saya nampak semalam. "Bang, kalau satu tempat tu kita tengok bersih je hutannya, sedap je mata memandang, kenapa Oh, kalau nak tahu itulah sebenarnya kawasan bunian. Sebab tu kau nampak bersih je." Saya pun mengangguk faham dan berlalu pergi menuju ke Mira. Kau asal semalam laju tau." "Tak ada apalah." Walaupun dipaksa bercerita, Mira tetap hanya menggelengkan kepalanya sahaja. Saya pun tidak mahu memaksa, jadi saya berlalu pergi untuk menikmati suasana sekeliling dahulu. Setibanya kami di air terjun, rakan-rakan yang lain mula untuk bermandi-manda. Entah kenapa pada hari itu, saya berasa malas untuk mandi. Jadi, saya hanya lepak duduk di tepi. Saya perasan Mira juga tidak mandi air terjun pada hari itu. Selalunya dialah orang yang paling excited buat mandi air terjun. Pantang nampak air. Tetapi tidak pada hari itu. Mira pun datang dan duduk di sebelah saya. "Kau nak tahu tak?" "Tahu apa?" "Kau nak tahu tak kenapa aku naik laju je semalam masa mandi sungai? Nak tahu apa aku nampak?" "Apa yang kau nampak?"
Ikutkan aku tak nak bagi tahu sebab kita masih dalam hutan. Tapi aku kena cakap juga. Kau perasan tak dekat seberang sungai tu bersih je kawasan dia? Perasan? Aku nampak something dekat celah-celah pokok. Sebiji macam pocong. Sebab tu aku terus gerak balik kemah. Risau pula lain jadinya nanti. Untuk pengetahuan semua, rakan saya ni boleh merasakan kehadiran makhluk-makhluk halus. Dia juga seorang yang lemah semangat. Sebab tu dia cuba elak daripada berlakunya perkara yang lebih buruk. Begitulah saja cerita saya. Terima kasih kepada yang sudi mendengar. Selamat malam.